warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah hari ini iaitu kepentingan solat. Alhamdulillahi qail qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lam ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyya bi taqwalillahi wa qad fazal muttaqun. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan, diperhitungkan kita di padang mahsyar, diberatkan timbangan amal kebaikan, serta dicurahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Mimbar yang memperdengar ketubah yang bertajuk kepentingan solat. Dari sudut bahasa, solat bermakna doa, manakala dari sudut istilah syarak, solat bermaksud beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh 5 waktu sehari semalam, merupakan ibadah khusus dan teristimewa buat umat Islam. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain, perintah melaksanakan solat disyariatkan secara langsung ketika baginda SAW dijemput menghadap Allah Subhanahu Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Solat 5 waktu sehari semalam merupakan ibadah utama, juga antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Solat digambarkan sebagai tiang agama yang menjadi bukti serta kayu ukur utama ketaatan seseorang hamba. Jika ibadah solat berjaya dilaksanakan dengan sempurna, maka akan bertambah baiklah perilakunya. Inna solata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Tetamu rumah Allah yang dimuliakan, firman Allah Subhanahu Taala melalui ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Mu'minun yang khatib bacakan pada awal khutbah bermaksud sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Ayat tersebut mengisytiharkan bahawa solat yang dilakukan dengan khusyuk serta penuh penghayatan merupakan kunci untuk meraih kejayaan hidup. Solat ialah saat paling berharga dibanding dengan keseluruhan masa yang dilalui oleh seseorang hamba Allah. Solat mempengaruhi corak kehidupan menjadi benteng dan pelindung dan berupaya mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, serta membuatkan jiwa cenderung untuk mengadakan amal kebaikan. Amat beruntunglah bagi mereka menjaga solat. Solat membuatkan ciri-ciri murni pada perilaku sehingga kesannya pada kelihatan melalui pertuturan dan berhemah, gaya fikir dan matang, sifat sabar dan melakukan amal bakti, mendukung kebenaran mesra dalam pergaulan, bijak mengurus waktu dan pelbagai sifat murni. Lebih penting dari itu, solat turut mempengaruhi kesihatan mental seseorang, memberi ketenangan, kedamaian jiwa serta mengurangkan tekanan perasaan, sekaligus memanfaat kepada kesihatan fizikal. Mukmin yang dikasihi, amat malang bagi sesiapa yang dengan sengaja meninggalkan solat atau memandang ringan untuk melakukan solat. Mereka bukan sahaja mengalami kerugian berganda kerana tidak merebut serta memperolehi kebaikan yang manfaat yang telah dijanjikan, tetapi turut melakukan dosa kerana mengingkari perintah ilahi. Moga kita sentiasa manfaat usia dikurniakan ilahi dengan merebut ganjaran yang dianugerahkan apabila kita menyempurnakan solat, serta dijauhkan kita dari segolongan yang mendapat azab yang meninggalkan solat. Firman Allah Subhanahu Taala dalam ayat 42 dan 43 surah Al-Mudassir, masakalakum fi saqar qalu lam yakum minal musallin, yang bermaksud ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, apakah yang membuat kamu masuk ke dalam neraka? Mereka ahli neraka menjawab, kami ketika di dunia tidak termasuk dalam golongan yang mendirikan solat. Kunci kejayaan bermula dengan amalan solat pada awal waktu. Istiqamah melazimkan solat pada awal waktu
menunjukkan orang yang berjaya mendisiplinkan dirinya dengan menguruskan waktu yang betul dan tepat. Apatah lagi jika solat didirikan secara berjemaah, sama ada dengan ahli keluarga di rumah, lebih-lebih lagi amalan berjemaah di masjid atau surau. Allah Subhanahu Taala berjanji akan melimpah rahmat dan hidayah, seterusnya menjanjikan kejayaan di dunia, kejayaan akhirat kepada mereka yang mengutamakan hak Allah dalam urusan kehidupannya. Muslimin rahmatullah, dan memastikan ibadah solat melaksanakan dengan sempurna dan khusyuk, menyinarakan 4 perkara. Yang pertama, anggaplah solat sebagai peluang terbaik untuk menghadap Allah SWT. Usah terburu-buru melaksanakan, hadirkan sepenuh jiwa dan perasaan, serta berikan tumpuan pada bacaan sambil membayangkan kita sedang bertutur di hadapan Allah SWT melihat kita. Kedua, andai kata kita diberi kesempatan bertemu seorang raja atau pemimpin tinggi, maka sudah tentu kesempatan bertemu ilahi, ruang untuk ummah memohon keampunan dan pertolongan, merintih penyelesaian, mengadu kelemahan, meminta kekuatan, meminta panduan untuk menghadapi ujian hidup. Ketiga, anggaplah tiada panggilan yang lebih utama daripada panggilan ilahi pada saat azan berkumandang. Tinggalkan semua rukun kerja, urusan peribadi, dan utamakanlah urusan menyahut seruan ilahi dengan bergegas hadir ke rumah-rumah Allah, bersolat berjemaah di masjid atau surau. Keempat, ketika bersolat kita sebenarnya menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, tunjukkanlah sifat-sifat mulia Allah Subhanahu Taala yang membersihkan diri, berpakaian kemas dan indah, memakai haruman hadir awal masjid iaitu rumah Allah, bersolat sunat tahiyatul masjid, bersolat sunat rawatib, serta bersolat sunat yang dianjurkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafini wa liyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منكم والأموات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Kepentingan salat. Alhamdulillahi qail, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lam ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyya bi taqwalillahi wa qad fazal muttaqun. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan, diperhitungkan kita di padang mahsyar, diberatkan timbangan amal kebaikan, serta dicurahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Mimbar yang memperdengar ketubah yang bertajuk kepentingan solat. Dari sudut bahasa, solat bermakna doa, manakala dari sudut istilah syarak, solat bermaksud beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh 5 waktu sehari semalam, merupakan ibadah khusus dan teristimewa buat umat Islam. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain, perintah melaksanakan solat disyariatkan secara langsung ketika baginda SAW dijemput menghadap Allah Subhanahu Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Solat 5 waktu sehari semalam merupakan ibadah utama, juga antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Solat digambarkan sebagai tiang agama yang menjadi bukti serta kayu ukur utama ketaatan seseorang hamba. Jika ibadah solat berjaya dilaksanakan dengan sempurna, maka akan bertambah baiklah perilakunya. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Tetamu rumah Allah yang dimuliakan, firman Allah Subhanahu Taala melalui ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Mu'minun yang khatib bacakan tadi
pada awal khutbah bermaksud sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Ayat tersebut mengisytiharkan bahawa solat yang dilakukan dengan khusyuk serta penuh penghayatan merupakan kunci untuk meraih kejayaan hidup. Solat ialah saat paling berharga dibanding dengan keseluruhan masa yang dilalui oleh seseorang hamba Allah. Solat mempengaruhi corak kehidupan menjadi benteng dan pelindung dan berupaya mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, serta membuatkan jiwa cenderung untuk mengadakan amal kebaikan. Amat beruntunglah bagi mereka menjaga solat. Solat membuatkan ciri-ciri murni pada perilaku sehingga kesannya pada kelihatan melalui pertuturan dan berhemah, gaya fikir dan matang, sifat sabar dan melakukan amal bakti, mendukung kebenaran mesra dalam pergaulan, bijak mengurus waktu dan pelbagai sifat murni. Lebih penting dari itu, solat turut mempengaruhi kesihatan mental seseorang, memberi ketenangan, kedamaian jiwa serta mengurangkan tekanan perasaan, sekaligus memanfaat kepada kesihatan fizikal. Mukmin yang dikasihi, amat malang bagi sesiapa yang dengan sengaja meninggalkan solat atau memandang ringan untuk melakukan solat. Mereka bukan sahaja mengalami kerugian berganda kerana tidak merebut serta memperolehi kebaikan yang manfaat yang telah dijanjikan, tetapi turut melakukan dosa kerana mengingkari perintah ilahi. Moga kita sentiasa bermanfaat usia dikurniakan ilahi dengan merebut ganjaran yang dianugerahkan apabila kita menyempurnakan solat, serta dijauhkan kita dari segolongan yang mendapat azab yang meninggalkan solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 42 dan 43 surah Al-Mudassir, masakalakum fi saqar qalu lam yakum minal musallin, yang bermaksud ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, apakah yang membuat kamu masuk ke dalam neraka? Mereka ahli neraka menjawab, kami ketika di dunia tidak termasuk dalam golongan yang mendirikan solat. Kunci kejayaan bermula dengan amalan solat pada awal waktu. Istiqamah melazimkan solat pada awal waktu menunjukkan orang yang berjaya mendisiplinkan dirinya dengan menguruskan waktu yang betul dan tepat. Apatah lagi jika solat didirikan secara berjemaah, sama ada dengan ahli keluarga di rumah, lebih-lebih lagi amalan berjemaah di masjid atau surau. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan melimpah rahmat dan hidayah, seterusnya menjanjikan kejayaan di dunia, kejayaan akhirat kepada mereka yang mengutamakan hak Allah dalam urusan kehidupannya. Muslimin rahmatullah, dan memastikan ibadah solat melaksanakan dengan sempurna dan khusyuk menyinarakan 4 perkara. Yang pertama, anggaplah solat sebagai peluang terbaik untuk menghadap Allah SWT. Usah terburu-buru melaksanakan, hadirkan sepenuh jiwa dan perasaan, serta berikan tumpuan pada bacaan sambil membayangkan kita sedang bertutur di hadapan Allah SWT melihat kita. Kedua, andai kata kita diberi kesempatan bertemu seorang raja atau pemimpin tinggi, maka sudah tentu kesempatan bertemu ilahi, ruang untuk ummah memohon keampunan dan pertolongan, merintih penyelesaian, mengadu kelemahan, meminta kekuatan, meminta panduan untuk menghadapi ujian hidup. Ketiga, anggaplah tiada panggilan yang lebih utama daripada panggilan ilahi pada saat azan berkumandang. Tinggalkan semua rukun kerja, urusan peribadi, dan utamakanlah urusan menyahut seruan ilahi dengan bergegas hadir ke rumah-rumah Allah, bersolat berjemaah di masjid atau surau. Keempat, ketika bersolat kita sebenarnya menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tunjukkanlah sifat-sifat mulia Allah Subhanahu Wa Taala yang membersihkan diri, berpakaian kemas dan indah, memakai haruman hadir awal masjid iaitu rumah Allah, bersolat sunat tahiyatul masjid, bersolat sunat rawatib, serta bersolat sunat yang dianjurkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafini wa liyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'un 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منكم والأموات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.